Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Usalli wa usallimu ala Rasulina al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, untuk kali yang keduanya, bagi siri yang kedua, kita akan bertemu sekali lagi dalam membincangkan topik ada apa dengan Ramadan. Dan sekarang ini tuan-tuan dapat lihat dan juga dapat tonton satu program yang dinamakan sebagai program Indahnya Ramadan di Akademi Al-Mukarramah. Dan untuk hari ini, siri yang kedua, insya-Allah kita akan sambung untuk perkara yang keenam daripada tajuk keistimewaan Ramadan ataupun ada apa dengan bulan Ramadan. Jadi sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita terus pergi kepada perkara yang keenam. Okay. Perkara yang keenam menyatakan bahawa Ramadan adalah bulan sedekah. Jadi para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedekah mempunyai kekuatan dan juga kelebihan yang sangat banyak. Untuk di bulan Ramadan sudah tentu pahala ataupun kelebihan ini serta ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah jauh lebih besar berbanding hari-hari yang lain. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada an-nas wa kana ajwada ma yakun fi Ramadan hatta yalqahu Jibril. Daripada Ibnu Abbas berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada an-nas, adalah manusia yang paling pemurah. Wa kana ajwada ma yakun fi Ramadan. Dan sikap pemurah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini lebih ketara lagi, lebih nampak lagi apabila masuknya Ramadan. Hina yalqahu Jibril, dan tak kala dia bertemu Jibril alaihi salam setiap malam di bulan Ramadan untuk bertadarus Al-Quranul Karim. Jadi apa yang dikhabarkan oleh Ibnu Abbas ini menjelaskan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling pemurah, dan sifat pemurah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bertambah-tambah lagi, lebih-lebih lagi apabila masuknya bulan Ramadan al-Mubarak. An Abi Malik al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati ghurafa yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha a'addaha liman alana al-kalam wa at'ama at-ta'am wa taba'a as-siyam wa shalla bil-laili wan nasu niyam. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam Syu'ab al-Iman. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Daripada Abi Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati ghurafan, sesungguhnya di dalam syurga ada ghuraf. Apa yang dimaksudkan dengan ghuraf? Kalau dalam bahasa Arab, ghuraf ini adalah jamak kepada ghurfah, bilik-bilik. Jadi kita nak terjemahkan macam mana di sini? Inna fil jannati ghurafan, sesungguhnya di dalam syurga ini ada bilik-bilik. Macam mana rupa bilik ini? Diterangkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam selepasnya. Yura zahiruha min batiniha. Dan manakala bilik ini dapat dilihat
di luarnya daripada dalam. Maksudnya, kalau kita berdiri ataupun masuk ke dalam bilik-bilik ini, kita akan dapati ataupun dapat melihat apa yang ada di luar. Macam transparent, okay? Macam bilik kaca. Wa batinuha min zahiriha, dan dapat dilihat apa yang ada di dalam bilik itu daripada luar. Maksudnya, daripada luar, orang daripada luar boleh nampak apa yang ada di dalam. Kalau kita berdiri di dalam, kita boleh nampak apa yang ada di luar. Okay? Macam satu rumah yang transparent, dibuat daripada kaca. Jadi indahnya rumah tersebut ataupun bilik-bilik tersebut. A'addallahu, Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan bilik-bilik ini untuk siapa? Okey. Liman alana al-kalam. Liman alana al-kalam. Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan bilik ini untuk orang-orang yang melembutkan percakapannya. Orang yang percakapannya lemah lembut, manis, sangat sedap apabila didengar, sangat indah apabila didengar. Percakapan yang tidak menyakiti hati sesiapa, yang tidak pernah mencaci sesiapa. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan ganjaran di mana Allah Ta'ala akan berikan kepada mereka, orang yang melembutkan ucapan dia ini, dengan bilik-bilik yang saya sebutkan sebentar tadi. Bukan itu saja, siapa lagi yang Allah Ta'ala akan berikan bilik-bilik yang dapat dilihat daripada dalam dan juga dapat dilihat daripada luar ini, ialah wa at'amat ta'am. Begitu juga Allah Ta'ala akan berikan kepada orang yang memberi makan. Kita beri makan kepada orang miskin, kita beri kepada orang makan kepada orang yang memerlukan, hatta kepada jiran-jiran kita sekalipun. Kita belanja kawan-kawan kita, kita belanja adik-beradik kita, keluarga kita makan, maka itu termasuk dalam apa yang disebutkan oleh Rasulullah, wa at'amat ta'am. Kita beri makan kepada makanan kepada seseorang yang lain. Dan sudah tentu memberi makan kepada orang yang berpuasa ini adalah jauh lebih besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapakah orang yang ketiga yang dapat ganjaran bilik-bilik dan rumah-rumah yang dapat dilihat daripada luar dan juga daripada dalam ini? Ialah wataba'as siyam, orang yang sentiasa berpuasa pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, yang keempatnya ialah wasalla bil lail wan nasu niyam, orang yang mengerjakan salat pada waktu malam, wan nasu niyam, dalam keadaan manusia-manusia lain sedang tidur enak diulik mimpi. Inilah 4 manusia yang Allah Subhanahu wa ta'ala, atau 4 golongan yang Allah Ta'ala berikan ghuraf ataupun bilik-bilik ini, rumah-rumah ini yang dapat dilihat daripada luar dan juga dapat dilihat daripada dalam. Di dalam syurga, siapa dia? Orang yang melembutkan ucapannya. Yang kedua, orang yang memberi makan. Yang ketiga, orang yang berpuasa. Yang keempat, orang yang menghidupkan malamnya dengan mengerjakan salat dalam keadaan orang-orang lain sedang tidur ataupun sedang enak diulik mimpi. Okey? Dan dalam hadis yang lain daripada Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man fattara sha'iman falahu mithlu ajrih min ghairi an yanqusa min ajri shaimi syai'. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fattara sha'iman, sesiapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa untuk berbuka puasa. Okay? Apabila tiba masa puasa, kita bawa satu makanan, kita berikan kepada rakan kita yang sedang berpuasa untuk berbuka. Rasulullah kata apa? Man fattara sha'iman, sesiapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, falahu mithlu ajrih, maka baginya ganjaran seperti mana ganjaran orang yang berpuasa. Sama sahaja pahala yang Allah Ta'ala berikan, sedangkan dia tidak berpuasa. Tetapi oleh kerana dia memberi makan kepada orang yang berpuasa, Allah Ta'ala berikan ganjaran yang sama. Kerana apa? Kerana dia telah menyediakan satu makanan untuk orang berbuka puasa.
falahu mithlu ajrih, dan baginya umpama ganjaran yang sama yang diberikan kepada orang yang berpuasa tadi, min ghairi an yanqusa min ajri as-saimi syai', dengan tidak dikurangkan sedikit pun daripada pahala orang yang berpuasa tadi. Maksudnya orang yang berpuasa tadi dapat ganjaran puasa, pahala, sempurna, dan orang yang memberi makan kepada orang yang berpuasa walaupun dia tidak berpuasa, dia hanya memberi makan kepada orang berpuasa, maka dia akan dapat ganjaran yang sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pahala yang lain bukan diambil daripada orang berpuasa tadi, pahala yang lain. Itulah selalunya yang datang dalam syariat kita. Sesiapa yang menolong seseorang untuk melakukan satu-satu kebaikan, walaupun kita tidak melakukan kebaikan tersebut, tetapi kita membantu orang untuk membuat kebaikan, selalunya kita akan dapat pahala yang sama. Sebagaimana yang datang dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, man jahaza ghazian faqad ghaza. Apa maksudnya? Sesiapa yang menyediakan peralatan, menyediakan kelengkapan untuk orang pergi berperang, sedangkan dia tidak pergi berperang, dia hanya menyediakan kelengkapan untuk orang pergi berperang, Rasulullah kata apa? Faqad ghaza, sesungguhnya dia telah pergi berperang. Maksudnya ganjaran yang Allah Ta'ala berikan kepada dia kerana menyediakan kelengkapan untuk orang pergi berperang sama seperti mana kalau dia pergi berperang. Itu selalunya yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Untuk perkara ketujuh, ada apa dengan Ramadan? Ialah Ramadan berpuasa pada siangnya yukaffirudz dzunub. Apa maksud yukaffirudz dzunub? Menghapuskan dosa-dosa. Maksudnya apabila kita berpuasa di bulan Ramadan di siang hari, ganjaran yang kita akan dapat, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kita penghapusan dosa daripada apa yang telah kita lakukan. Sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khams, sembahyang 5 waktu. Rasulullah kata apa? Sembahyang 5 waktu. Wal jum'ah ila jum'ah, antara satu Jumaat ke satu Jumaat yang lain. Wa ramadhanu ila ramadhan, satu Ramadan kepada satu Ramadan yang lain. Mukaffiratun, adalah penghapus dosa. Lima bainahun, dosa yang berlaku antara kedua-duanya. Maksudnya apa? Maksudnya ialah as-salawatul khams, kita buat sembahyang subuh contohnya, kemudian kita tunaikan solat zuhur, maka antara tempoh masa ini, antara tempoh masa ini, andainya kita berdosa kepada Allah dengan dosa-dosa yang kecil, antara solat subuh dengan solat zuhur, kita berdosa dengan Allah dengan dosa-dosa yang kecil, insya-Allah akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ini yang disebutkan oleh Rasulullah, as-salawatul khams. Salat 5 waktu adalah mukaffirah, adalah penghapus dosa. Begitu juga al-jum'ah ila jum'ah. Rasulullah kata apa? Antara solat Jumaat dengan solat Jumaat yang lain. Minggu ni kita buat solat Jumaat, minggu depan kita buat solat Jumaat. Maka antara solat Jumaat yang pertama dengan solat yang Jumaat yang kedua, pasti akan ada dosa-dosa yang kita akan lakukan. Maka dengan perbuatan kita melakukan 2 solat Jumaat ini, maka Allah Ta'ala akan ampunkan kita. Okay? Begitu juga Rasulullah SAW kata apa? Wa ramadhanu ila ramadhan. Tahun ni kita buat puasa di bulan Ramadan, tahun depan pun kita berpuasa di bulan Ramadan. Maka tempoh masa antara Ramadan kali ini dengan Ramadan tahun depan, pasti akan ada dosa-dosa yang kita akan lakukan. Pasti ada perkara-perkara yang kita berdosa dengan Allah Ta'ala. Maka Rasulullah kata apa? Ramadan dengan Ramadan ini mukaffiratun. Maksudnya akan ada penghapus-penghapus dosa. Maksudnya kalau sekiranya kita lakukan 2 puasa ini, tahun ini kita buat puasa, tahun depan kita buat puasa, maka ini akan menjadikan penyebab Allah Ta'ala akan hapuskan dosa kita.
idza ijtunibatil kaba'ir, selagi mana kita tidak melakukan perkara-perkara ataupun dosa-dosa yang besar. Ini yang telah saya sebutkan sebelum ini. Dosa-dosa yang dihapuskan ialah dosa-dosa yang kecil sahaja. Manakala dosa yang besar tidak akan terhapus melainkan dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raghima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raghima anfu rajulin. Apa maksud raghima anfu? Raghima anfu ini maksudnya ialah kalau kita masukkan pasir ke dalam hidung kita penuh, ada makna tak? Tak ada makna apa-apa kan? Malah menyusahkan kita sahaja dan mungkin kita mati dengan sebab itu. Tak boleh bernafas, dah ada pasir penuh dalam lubang hidung kita. Itu yang dimaksudkan raghiba anf. Maksud yang kita boleh terjemahkan di sini ialah kerugian yang besar. Raghima anfu rajulin, seorang lelaki akan mendapat kerugian yang besar apabila mana dzukirtu indahu, aku disebut di sisinya. Maksudnya Rasulullah kata apa? Ketika mana aku disebut di sisinya, orang menyebut namaku di hadapannya, falam yusalli alayya, dan dia tidak berselawat ke atasku. Itu adalah salah satu daripada sunnah Nabi SAW. Apabila ada orang lain menyebut nama Nabi Muhammad SAW, maka kita kena berselawat kepada Nabi SAW. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau nak panjang lagi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nak panjang lagi, boleh lagi selawat Ibrahimiyah atau seumpamanya. Okay? Jadi Rasulullah SAW kata apa? Raghima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Amat rugilah orang-orang yang apabila namaku disebut di sisinya, dia tidak berselawat ke atasku. Kadang-kadang dalam masyarakat kita, kalau disebutkan nama Nabi Muhammad, ada di antara kita kata apa? Sallu alaihi. Sallu alaihi bukan berselawat kepada Nabi. Itu maksudnya kita nak suruh orang lain berselawat kepada Nabi. Kita bukan nak tahu sallu alaihi itu, kita nak berselawat. Sallu alaihi seolah-olahnya kita suruh orang lain berselawat, sedangkan sepatutnya kita yang berselawat. Jadi apabila disebutkan Nabi SAW di hadapan kita, berselawatlah ke atas Nabi SAW. Kerana kalau kita tidak berselawat, kerugian yang besarlah, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah kata apa lagi? Wa raghima anfu rajulin adraka abawaihi 'indal kibari falam yudkhilahul jannah. Ini lagi satu persoalan. Kerugian yang besarlah bagi seseorang itu yang mana adraka abawaihi 'indal kibari, di mana dia berkesempatan bersama dengan kedua ibu bapanya ketika mana usia kedua ibu bapanya ini sudah tua. Ada orang Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan ini. Ada orang Allah Taala tak berikan kesempatan ini. Okay? Allah Subhanahu wa taala nak beri kita satu jalan yang ringkas, satu jalan shortcut untuk masuk ke syurga. Dengan cara macam mana? Dengan cara dia panjangkan umur kita, dia panjangkan umur kedua ibu bapa kita. Jadi ketika mana orang tua kita, kedua ibu bapa kita, dia berada pada umur yang tua,
perlukan layanan yang baik daripada anak-anak. Jadi beruntunglah anak-anak yang ada peluang ini untuk berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Kenapa? Kalau dia berbuat baik kepada ibu bapanya, memberikan perkhidmatan yang baik, melayani segala kerenah orang tua dia semasa mana ketika usia lanjut kedua ibu bapanya, maka sudah pasti syurga adalah balasan bagi si anak ini. Tetapi ada orang yang Allah Ta'ala berikan dia peluang ini, ketika mana peluang ini bersama kedua ibu bapanya di usia tua, tetapi dia tidak dapat masuk syurga. Kenapa? Kerana dia tidak mengambil peluang ini untuk menjaga kedua ibu bapa dia. Dia tidak gunakan peluang ini untuk berkhidmat kepada ibu bapanya. Berapa ramai di antara kita yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan peluang keemasan ini, tetapi kita cuba alihkan peluang ini kepada perkara lain. Contohnya apa? Kita hantar kepada ibu bapa kita untuk dijaga di pusat-pusat penjagaan, pusat jagaan orang-orang tua. Kononnya kita si anak ini sibuk, tak mampu nak jaga dua orang, nak jaga ayah dan juga ibu bapa kita. Di kala usia mereka ini dah tua, perlukan penjagaan. Sepatutnya anak-anak sekalian, inilah peluangnya untuk kita masuk syurga dengan begitu pantas sekali. Iaitu apa? Berkhidmatlah kepada kedua ibu bapa. Berilah layanan yang baik kepada mereka. Supaya apa? Supaya mereka ini mendapat perkhidmatan yang terbaik daripada anak. Dan pastinya syurgalah tempat kita. Jadi Rasulullah SAW menyebutkan apa dia? Rugi kepada orang-orang yang ada peluang ini, tetapi peluang ini tidak dapat diambil dengan begitu baik, dan akhirnya terlepas peluang untuk dia masuk syurga. Rugi. Okey. Seterusnya Rasulullah SAW menyebutkan waraghima anfu rajulin, rugilah seorang lelaki dakhala alaihi syahrul Ramadan, di mana apabila datangnya bulan Ramadan, thumma salakha, kemudian perginya bulan Ramadan ini, qabla an yughfara lahu, sedangkan dia tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa maksudnya para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala? Allah Subhanahu Wa Taala sediakan bulan Ramadan ini sebagai bulan pengampunan. Offer keistimewaan yang besar. Allah Ta'ala nak ampunkan umat, Allah Ta'ala nak ampunkan manusia-manusia ini, hamba-hamba ini. Jadi rugi kita apabila Allah Ta'ala berikan peluang pengampunan ini, kita masuk Ramadan, keluar Ramadan, habis Ramadan, tidak ada pengampunan untuk kita. Sebab apa? Kita tidak mahu berpuasa mengikut apa yang disuruh oleh Rasulullah SAW. Kita tidak mengamalkan sunnah Rasulullah. Kita masuk Ramadan, orang lain masuk bulan Ramadan, kita pun masuk, orang keluar Ramadan, kita pun keluar Ramadan sekali, dengan tidak ada apa-apa ilmu, tidak ada apa-apa amalan. Jadi masuk dia macam itulah rupa dia. Istilah kalau orang macam hari ni cakap macam itulah masuk rupa dia, keluar pun macam tu juga rupa dia. Jadi Rasulullah kata apa? Rugi orang seperti ini, terlalu rugi. Sedangkan Ramadan, siapa yang masuk Ramadan sepatutnya mendapat pengampunan. Sepatutnya akan dapat pengampunan. Sebab Allah Ta'ala berikan peluang yang besar untuk diampunkan dia. Tapi dia tidak dapat pengampunan ini, lalu rugilah sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, hadis hasanun sahih. Untuk perkara yang ke-8, ada apa dengan Ramadan? Perkara yang ke-8 menyebutkan bahawa di bulan Ramadan dibukakan pintu-pintu syurga dan ditutup padanya pintu-pintu neraka. Bulan-bulan lain Allah Subhanahu Wa Taala pun buka pintu neraka seluas-luasnya. Tetapi Ramadan Allah Taala tutup pintu neraka, buka pintu syurga. Nak berikan kebaikan yang banyak kepada umat manusia. Cuma hanya tunggu peluang manusia untuk mengambil peluang ini. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan suffidatis syayatin. Dan tak kala datangnya hari yang pertama atau malam yang pertama di bulan Ramadan ini, Rasulullah kata apa? Suffidatis syayatin, maka syaitan semua akan dibelenggu, diikat. Kerana kita tahu syaitan adalah makhluk Allah yang sering kali mengajak kita ke arah kejahatan. Setiap hari tidak putus asa untuk menggoda kita supaya langgar perintah Allah. So sekarang ni Allah Ta'ala ikat dia, Allah Ta'ala belenggu dia, supaya apa? Jangan ganggu hamba-hamba Allah untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai macam tu sekali. Wa maradatul jin, begitu juga tipu daya jin. Allah Ta'ala semua ikat. Tidak ada tipu daya jin lagi. Tidak ada lagi syaitan, gangguan syaitan lagi. Dan wa ghulliqat abwabun nar. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lidah Rasulnya berkata apa? Wa ghulliqat abwabun nar falam yuftah minha babun. Ditutup padanya pintu-pintu neraka dan tidak dibuka pun satu pintu pun daripada pintu-pintu neraka ini. Semua, maksudnya sebut saja pintu neraka, semua ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa futihat abwabul jannah, dan bukan itu saja, pintu-pintu syurga ini ditutup, pintu-pintu syurga ini dibuka. Falam yughlaq minha babun, dan tidak ada satu pintu pun melainkan dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya Allah Ta'ala buka pintu neraka syurga ini seluas-luasnya, tutup pintu neraka ini serapat-rapatnya. Okey. Wa munadin yunadi, lalu berserulah yang menyeru di langit, ya baghiyal khair aqbil. Wahai orang-orang yang nak buat kebaikan ke depan, inilah masanya, inilah ketikanya untuk kamu berbuat kebaikan. Sebab apa? Syaitan dah terikat, tipu daya syaitan semua dah tak ada, pintu neraka tertutup rapat, pintu syurga terbuka luas. Inilah masanya untuk kamu berbuat kebaikan. Ya baghiyal khair aqbil, wahai orang yang nakkan kebaikan, inilah masanya ke depan. Okey. Wa ya baghiyasy syarr, wahai orang yang nak kejahatan, orang yang inginkan keburukan, aqsir, kurangkan, kosongkan, cukuplah. Sebab apa? Jalan-jalan yang menjadi faktor ke arah keburukan ni semua dah tutup. Maka sepatutnya kamu berkurangan. Walillahi utaqa'u minan nar. Okey, walillahi utaqa'u minan nar, dan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang dibebaskan daripada neraka. Wa dzalika kulla lailah, yang demikian itu pada setiap malam. Setiap hari akan ada sahaja yang dibebaskan daripada neraka. Jadi amat rugilah para penonton yang dirahmati Allah sekiranya kita tidak terdiri daripada salah seorang daripada mereka ini. Okey. Untuk perkara yang ke-9, ada apa dengan Ramadan? Iaitu mengerjakan umrah pada bulan Ramadan ini sama seperti ganjarannya bagi sesiapa yang mengerjakan haji ke Baitullah. Ini adalah berdasarkan hadis daripada Ibnu Abbas, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna umrata fi Ramadan ta'dilu hajjatan. Sesungguhnya mengerjakan umrah di bulan Ramadan ini menyamai haji, menyamai satu haji. Satu kali umrah menyamai satu haji. Dari segi pahala, dari segi pahala, sebagaimana yang didatangkan ataupun yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim. Berkata Imam Al-Manawi rahimahullahu ta'ala, yang dimaksudkan dengan hadis ini ialah persamaan dari segi ganjaran, bukan persamaan dari segi hukum. Maksudnya, jangan ada sesiapa yang dah melakukan umrah di bulan Ramadan, lalu dia berkata, sudah tidak wajib lagi kepadaku untuk mengerjakan haji. Kenapa? Kerana aku dah buat haji. Bila masa buat haji, tu Rasulullah kata, bila siapa yang buat umrah di bulan Ramadan, maka dia sama seperti haji. Bukan sama di sini, maksudnya sama dari segi hukum.
tetapi sama dari segi ganjaran. Hukum tetap yang umrah adalah sunat, haji itu adalah wajib. So jadi benda ini tetap, haji ini kamu kena lakukan. Kita masih kena lakukan haji kalau sekiranya kita masih belum mengerjakan haji pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu yang disebutkan oleh Imam Al-Manawi. Untuk perkara yang ke-10, ada apa dengan Ramadan, ialah disyariatkan ataupun disunatkan kepada kita untuk beriktikaf. Ini adalah sunnah yang jarang kita lakukan, terutama sekali dalam masyarakat Melayu kita di Malaysia. Orang-orang Islam di Malaysia jarang buat perkara ini. Tetapi kalau di negara-negara Arab, khususnya di Arab Saudi, iktikaf ini sudah menjadi satu kelaziman, sudah menjadi satu kewajipan pada mereka. Setiap tahun mereka akan beriktikaf di masjid-masjid, lebih-lebih lagi di Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa dan masjid-masjid yang lain yang ada di kalangan mereka. Okey. Daripada Aisyah radhiyallahu taala anha qalat anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-'ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-'ashr al-awakhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 malam yang terakhir min Ramadan, pada bulan Ramadan. 10 hari yang terakhir. Okay? Hatta tawaffahu Allah, sehinggalah Allah Subhanahu wa taala mematikan baginda sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Rasulullah sering lakukan, masuk saja 10 Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan beriktikaf di Masjidun Nabawi. Okey. Thumma i'takafa azwajuhu min ba'dih, kemudian selepas kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam, perbuatan ini disusuli pula oleh isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam beriktikaf, okey, pada 10 malam yang terakhir. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Jadi iktikaf disunatkan pada hari-hari yang lain juga selain daripada bulan Ramadan. Bukan sahaja pada bulan Ramadan, hari-hari yang lain kita pun disunatkan beriktikaf. Tetapi di bulan Ramadan, khususnya 10 malam yang terakhir, galakkan iktikaf ini, ganjaran iktikaf ini adalah jauh lebih besar kerana dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, diamalkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, dan sudah tentu hikmah dia kita sedia maklum. Apabila kita beriktikaf, kita boleh menumpukan sepenuh perhatian kita untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada gangguan daripada mana-mana unsur sekalipun. Okey? Dan sudah tentu iktikaf yang terbaik adalah iktikaf di 3 buah masjid yang terdapat di dunia hari ini, sebagaimana yang datang dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitulah yang pertama iktikaf di Masjidil Haram yang terletak di Makkah Al-Mukarramah, yang kedua i'tikaf di Masjidun Nabawi yang terletak di Madinah, dan yang ketiga i'tikaf di Masjidil Aqsa yang terletak di Palestin. Dan sekiranya kita tidak mampu untuk pergi ke tempat-tempat 3 tempat yang disebutkan tadi, maka bolehlah kita beriktikaf di masjid-masjid yang terdapat dalam kalangan kita, insya-Allah. Dan saya dengan ini telah menyebutkan kepada para pendengar dan juga kepada para penonton sekalian 10 perkara, yang mana ke-10 perkara ini merupakan keistimewaan Ramadan yang seharusnya kita layari dan juga masuk ke Ramadan ini dengan ilmu pengetahuan yang betul. Sekiranya kita sudah tahu akan keistimewaan ini, maka rebutlah dengan sebaik mungkin. Insya-Allah pada tahun ini kita akan keluar dan habis sahaja Ramadan, kita akan mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu sahaja untuk hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.